Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah, dan pada pagi ini secara officialnya insya-Allah kita akan memulakan kuliah harian kita, kuliah subuh harian kita jam 6.30 pagi, dan kita akan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dia ada beberapa jenis. Yang ini salah satunya. Ada satu lagi. Ini salah satunya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang ini terbitan daripada Insan Kamil. Dia ada lagi beberapa jenis. Dia walaupun misalnya Al-Syekh Muhammad penerbitnya berbeza, tetapi penerbitnya berbeza, perbezaannya pada setiap penerbitan tu ialah dia punya bahasa dia tu, lenggok bahasa dia tu berbeza-beza. Saya sebab lenggok dia berbeza-beza sebab dia orang lain yang bantu untuk tafsirnya, dan kebanyakannya daripada Indonesia. Jadi kalau tuan-tuan dia ada 10 jilid semua. Yang ni kita menggunakan jilid kedua. Saya mula duduk baca kitab tafsir ni dah daripada tahun 2015. Daripada 2015 2016 kalau tak salah, 2016 sampai hari ini baru masuk jilid kedua. InsyaAllah, dan hari ini kita akan masuk pada ayat ke 260, 270 dan 271. 270 dan 271 kepada sahabat-sahabat yang menggunakan kitab yang sama macam saya ni, tafsir Ibnu Katsir, keluaran ataupun terbitan Insan Kamil ni, dia ada pada muka surat 472. Waalaikumsalam Rani, waalaikumsalam Fauzia, Zazaji, waalaikumsalam Mulhaf, waalaikumsalam Akwi Ikhwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat yang sangat-sangat saya rindui dan saya kasihi. Dan tak boleh nak cuti lama-lama duduk teringat kawan-kawan. Darul Medina ala wasalam. Selamat salam Aidilfitri ke-7. Hari ni hari last pekat-pekat puasa 6 kan, insya-Allah esok pekat-pekat nak puasa. Kalau orang kampung, esok akan nak raya. Kalau orang kampung, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad, esok ni kira raya 6 dia bagi.
Cik Mira, waalaikumsalam. Apa dia? Ailishas, Ustaz tengah sikit buku. Tengah sikit. Oh, saya tunjuk kat atas, sorry. Ni. Orang bawah tak nampak. Tafsir Ibnu Katsir. Ni buku dia. Minta maaf. Nah, tak nampak penuh cover kulit ni dia. Itu dia, Tafsir Ibnu Katsir. Ni saya menggunakan buku ni, kitab ni. Saya ada dua jenis kitab Tafsir Ibnu Katsir dengan dua jenis. Salih ala sahabat. Okey. So okey lah. Mic okey. Sahabat-sahabat, tolong komen sikit insya-Allah. Dan saya juga minta sahabat-sahabat sekalian, salih ala Syekh Muhammad, kalau tak ada keberatan untuk kita kongsikan video kita pada pagi ini. Syekh Muhammad Aiman Al-Wasalan Sul Awang, waalaikumsalam. Surah Al-Baqarah ayat 270. Hani Bongsu, Ujang Mas, waalaikumsalam. Zainul Ladim, waalaikumsalam. Linda Aris, alat bunga. Audio agak bergaung ya. Apa yang kita boleh buat? Tutup lagi sini. Okey, tak apa. Sazali kami watching. Okey, Laili Umar, Saliza Abdul Samad. Suara jelas okey, bergema sikit je lah. Kalau tutup dalam ni macam mana tu? Ni Luqman, alihkan tak? Alihkan yang ambil tangga, ambil tu. Pusing alatkan ke sana. Ambil kursi, halalkan tu mic itu ke sana. Mic tu yang dia berat tau, lagi takut lagi. Tu Quran. Sorry nah. Nampak kita terbalik pasal skrin terbalik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Syahir, alaihi wasallam Ummu Habibah. Tak sampai. Okey. Baik, tak apa. Aku aduka ila Karmilah. Okey kan? InsyaAllah kalau boleh usahakan apa ni, cari tanggal ke apa tak? Betul. Buka pintu semua. Baik, Allah salli alaihi wasallam. Okey, kita mulalah insya-Allah. Salli ala Syekh Muhammad. Sound tak berapa nak clear, bergema sikit betul. Allah sayang. Tutuplah sebentar tu. Okey. Saya nak usahakan yang hilangkan bergema. Boleh jadi juga lah. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Sebab ada satu mic ni dia, satu speaker ni dia menghadap ke sini. Jadi dia bilang suara kurang jelas, tak syok. Okey. Tak di atas. Boleh selit kat atas tu tak? Boleh selit atas tak? Atas tu jatuh lagi. Atas. Yang atas lekuk tu. Okey. Suara tak? Suara. Okey. Tak apa, kita mula setakat mana yang ada dulu nah. Okey, insya-Allah. Masih bergema lagi. Okey. Masih bergema lagi kan? Okey, clear dah Ustaz. Okey, clear dah. Dah sikit. Dah okey, alhamdulillah. Suara jelaslah walaupun bergema, alhamdulillah. Okey, Finas Rosli, terima kasih bergema. Cik Hati Irawan. Tak apa, surah clear. Selesai Hasan. Macam nama penyanyi Selesai Hasan ya. Siti Asri. Eko. Okey nah, insya-Allah kita mulakan. Okey. Hari tu kita buka dalam, kita tutup dalam lah. Tutup dalam. Dah. Okey, tu okey tak? So gemar lagi tak? Okey, Ros Ipoh, okey Syahir Nur Wajah Dahlan, tu nama sedap. Zamli Friends, Ila Kasran, Nur Faridah Nayan, Makwa Adli. Makwa Adli. Uzaimi, Umija pada juga. Zanariah, Zurin Aizat, Hasan Basri. Okey, clear lah. Alhamdulillah. Snowbee White. White Snow. Masya-Allah. Termizi Azimah Ishaq. Waalaikumsalam.
Arfa Aziz. Okey, insya-Allah buka surah Al-Baqarah ayat 270 dan 271. InsyaAllah salli ala sayyidina Alisha memang tak lagi tak puas hati, kalau boleh nak bagi semua orang puas hati. Clear dah, alhamdulillah. Ukhti Nur, Ukhti Nur. Kak Dayang apa khabar? Kak Dayang Suryati, Aisyah Ismail, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlih Ida Nurshimah, Abdul Latif. Baik, surah Al-Baqarah ayat 270, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam fa innallaha ya'lamuh. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang buat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah lebih baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 270 dan 271. Tafsirannya, Allah Azza wa Jal memberitahukan bahawa Dia Maha mengetahui atas semua hamba-hambanya yang berbuat baik, berinfak dan melaksanakan nazar. Permulaan kepada tafsiran ni, Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa dalam ayat ni Allah nak bagi tahu dekat kita bahawa Allah tahu semua apa yang perbuatan yang kita buat, daripada perbuatan-perbuatan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, infakkah, melaksanakan nazar, walaupun tak ada siapa yang tahu. Kalau kita buat benda baik ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa tak tahu pun tak apa, tak ada masalah dan tak jadi isu sikit pun. Bahkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lagi dia Allah akan cerita mana lebih baik dalam keadaan kita nak melakukan kebaikan ni, mana yang terlebih baik untuk kita, sama ada kita zahirkan ataupun kita sembunyikan. Tuan-tuan nak buat apa pun dalam hidup, tuan-tuan tak ingat satu benda je, biar Allah saja yang tahu pun tak apa. Allah saja tahu pun tak apa dah. Kalau Allah saja tahu pun tak apa dah, sikit pun tak rugi apa-apa dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tahu, sallallahu alaihi wasallam, Allah mesti tahu. Tapi kalau orang tak tahu pun, Allah tetap akan tahu. Cuma kita aja tak puas. Kita rasa macam tak puas kalau sifat kita ni satu benda juga. Sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena apa? Nak kena ubah kan, nak kena berbetik kan, kita nak kena
Pasal apa? Pasal kalau orang tak tahu apa kita buat, kita rasa tak puas. Kalau kita buat satu benda, kemudian orang tak tahu, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam tak seronok bila kita buat satu benda tapi orang tak tahu. Kalau orang dapat acknowledge kita atas benda apa kita buat, kita rasa macam seronok sangat, kita rasa macam puas sangat. Kalau ada orang kata acknowledge apa kita buat kan. Jadi kita sedekah ke, kita buat satu kebaikan, kita puasa sunat ke, puasa 6 ya. Mana saya lihat siapa? Kita puasa 6 ya. Itu kalau boleh tu nak abang kat semua orang kata kita puasa 6 kan. Ya. Kadang-kadang habaq indirect, bukan habaq direct, habaq indirect. Habaq indirect tu macam mana? Kita tulis dalam Facebook kita. Kan saya lihat rasa Ahmad. Pukul berapa pagi? Pukul 4.30 pagi kita pun komen post dekat dalam Facebook kita. Saya lihat Ahmad, maka bermujahadahlah kita untuk berpuasa 6. Gitu kan. Saya lihat kita gitu. Jadi kita pun boleh hadis puasa 6. Siapa yang berpuasa 1 bulan dalam bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka puasa bagi seperti setahun sempurna. Kita post pukul apa tu? Pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi, waktu kita bersahur. Jadi saya selamat tuan-tuan, waktu tu mat dalam hati kita ni, Allah saya selamat tuan-tuan. Faham dah? Sekali ada pula komen-komen kat bawah tu pula, orang kata, oh insya-Allah awalnya baki hari ni, terus sahur dah tu. Alhamdulillah Allah masih memberikan keizinan aku untuk bersahur pada hari ni. Alhamdulillah dapat selesaikan. Faham tak? Dia rasa macam, kemudian kalau ada orang komen kat bawah tu, orang puji sikit, kita rasa macam, oh kan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, tu keadaannya. Kadang-kadang nak kena belajar untuk buat satu benda biar siapa tak tahu pun tak apa. Kita bukan nak mengharapkan appreciation untuk penghargaan manusia atas semua perbuatan kebaikan kita. Allah tak pernah cukup dah kat kita. Allah tahu pada sebab manusia tak boleh bagi apa-apa. Yang akan bagi dekat kita semata-mata Allah aja. Allah aja yang akan bagi kita. Ingat itu ya. Manusia dia boleh puji kita waktu dia suka kat kita, waktu dia sayang kat kita, waktu dia seronok kat kita. Semuanya indah, semuanya baik. Kan? Tapi waktu Salih Semat bila dia dah tak suka kat kita, bila ada benda yang tak kena kat dia, dan Salih Semat semuanya dia tak elok. Waktu kita baik dengan dia, dia puji kita, bagus yang tahu kawanku ni semua dia sangat memotivasi aku di dalam keadaan dia buat ibadat, aku pun terdorong untuk buat ibadat sama waktu dia baik dengan kita. Waktu dia dah mula ada masalah dengan kita, dia kata apa? Dia kata, itulah tengok, suka tunjuk-tunjuk semua apa dia buat. Walaupun kita buat benda yang sama kepada dia, Salih Semat, tapi interpretation dia dah berbeza. Pasal apa? Pasal manusia, sifat manusia memang macam tu. Maka tuan-tuan Salih Semat buat apa pun tuan-tuan buat kerana Allah. Buat semata. Sebab apa? Sebab awal-awal Allah kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah kata, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka semuanya Allah mengetahui. Allah tahu. Set tu. Mula-mula sekali pegang kat ayat tu, Allah tahu apa kita buat. Mula-mula sekali Allah intro ayat tu, Allah kata apa? Aku tahu apa saja kamu buat. Kamu infakkan, kamu nazarkan, semua Allah tahu. Kemudian barulah Allah masuk salli ala Sayyidina Muhammad. Pengertian ini memberikan isyarat bahawa Allah pasti akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda kepada orang yang beramal untuk mengharap redha Allah dan apa yang dijanjikannya. Begitu dah siap-siap salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Isyarat apa? Allah pasti akan membalas dengan balasan berlipat kali ganda. Salli ala Sayyidina Muhammad kepada orang yang beramal untuk mengharapkan redha Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti apa yang telah janjikan. Selain itu, ayat ini juga sebagai ancaman bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, bahkan menyelisihi perintahnya, mendustakan khabarnya dan berbuat syirik. Maka pada akhir ayat ini Allah berfirman, "Wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Artinya di akhir hari kiamat kelak tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka daripada azab Allah dan siksanya. Jadi permulaannya pada ayat 270 Allah cerita dekat kita bahawa apa saja amalan kita sama ada kita infak. Pasal perbincangan kita ni mengenai infak dan sedekah. Dan beberapa ayat sebelum daripada ni pun semua cerita pasal infak. Ayat 200 sebelum 267, 268, 269
ayat sebelumnya 265, ayat sebelumnya semua cerita tentang infak. Ayat 262 sampai 264. Start daripada ayat 260 ni semua cerita pasal infak ya. Sampai hari ni 270 dah 10 ayat semua cerita pasal infak ya. Cerita pasal sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni nak cerita apa? Masih duk bincang tentang sedekah. Dan orang yang menyembunyikan sedekah dia, sallallahu alaihi Muhammad, siapa tak tahu pun Allah tahu. Dia nazar dia pun siapa tak tahu pun Allah tahu. Allah nak abad yang tu mula dia. Kemudian dia merupakan juga satu ancaman kepada siapa? Kepada orang yang berbuat zalim, sama ada pada orang lain ataupun pada diri dia sendiri, maka orang ni tidak ada pertolongan untuknya. Habis ayat tu. Masuk ayat berikut dia. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Allah sambung lagi, salih selamat Allah kata, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah yang paling baik sekali. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itulah yang baik, kata Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kemudian, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik untuk kamu. Sallallahu alaihi wasallam, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan mengampunkan kepada kamu dosa-dosa kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masuk ayat 271. Firman Allah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dengan kata lain, jika kamu menampakkannya, maka itu merupakan perbuatan yang baik sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ulama mufassir menyebutkan tentang sallallahu alaihi wasallam menampakkan sedekah itu apa? Menampakkan sedekah yang diiktiraf oleh Allah ini ialah dengan tujuan dia untuk mengajak orang lain melakukan benda yang sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad menampakkan itu dengan tujuan supaya mendorong orang lain untuk melakukan benda yang sama. Ini perbuatan menzahirkan sedekah yang diiktiraf oleh Allah SWT. Faham tak ni Ustaz? Dia tak ada tujuan lain. Kalau tanya dia, pasal apa hang tunjuk sedekah tu? Aku tunjuk sedekah ni sebab nak bagi orang lain pun buat benda yang sama. Boleh faham tak dalam Ustaz? Ini kalau tuan-tuan mampu untuk buat demikian, dengan cara demikian, dengan niat yang demikian, silakan, tak ada masalah apa. Salah. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa apa? Penzahiran ini adalah sallallahu alaihi Muhammad pada urusan zakat. Pada urusan zakat. Pasal apa pada urusan zakat ni? Sebab dia satu benda yang wajib dia kena buat, maka tak ada isu kadang-kadang sallallahu alaihi Muhammad dari segi keikhlasan dia, pasal memang dia kena buat. Boleh faham tak ni? Tapi dalam bab sedekah dia terkait dengan banyak isu-isu dalam hati ni. Pasal sedekah, boleh faham kan? Kalau zakat zahir ke tak zahir ke, tunjuk ke tak tunjuk ke, memang kena buat dah. Faham ni? Tapi dalam bab sedekah ni, ini terkait dengan ni. Maka ulama sebut sallallahu alaihi wasallam yang disebut menzahirkan sedekah ini, menzahirkan infak ni, dia infak yang wajib. Infak wajib ni maksud zakat. Sebagai yang lain kata apa sifat tak termasuk juga dengan sedekah-sedekah yang dia buat dengan maksud ialah untuk supaya kalau orang buat sedekah, dia buat sedekah tersebut dan orang lain nampak, maka orang lain pun akan ikut dan dia pun tumpang dapat manfaat. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Tuan faham tak? Saya lihat simak. Allah Rabbi. Sangkut. Jadi faham tak? Jadi saya lihat simak tunjuk dengan tujuan supaya nak bagi encouragement kepada orang untuk orang yang buat. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang saya baca atas ni, siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukannya. Okey, kita dengar dulu. Saya sebagai contoh lah, saya bawa pi sallallahu alaihi wasallam tolong orang susah. Ada dekat kampung saya ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya nak tunjuk dua situasi ni. Yang pertamanya, ada orang kampung susah, ada orang susah dekat kampung saya ni. Saya pun bawa, tengok orang kata, Ustaz, ada dekat kampung situ ada orang susah Ustaz. Dekat kampung kita ni ada orang susah Ustaz. Ustaz boleh tak tolong pi bantu dia? Kita pun ada duit, ada sikit, kita pun pergi.
Kita pun salih Ahmad pergi ambil gambar ke, ataupun ada 3-4 orang ikut ke, ambil gambar tu. Ni sebagai sedekah. Jauh dalam sudut hati saya ni ialah saya nak tunjuk satu benda kebaikan supaya harap-harap ada dekat luar sana orang-orang yang ikut saya, orang-orang yang duk follow saya ni kan, dan sebagainya. Dia pun nak nak ikut apa yang saya buat. Faham tak maksud? Itulah niat saya, semata-mata tak ada niat yang lain. Maka boleh tak saya buat macam tu? Boleh, sebab Nabi SAW kata siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala dia sebagaimana dia melakukan. Hasil daripada saya buat tu semua pakat-pakat misalnya ada semua pakat-pakat buat ni yang ada 700 orang yang pakat tengok ni, semua pakat-pakat buat benda yang sama. Salih alaihi wasallam, kau ni pi hantar kono pi hantar kono pi hantar. Salih alaihi wasallam. Bahkan ada pula yang celah-celah tu yang pi hantar tu dia tak ikhlas pun, dia tunjuk pula. Salih alaihi wasallam dia tunjuk tu dengan dia riak. Tapi saya tumpang tak pahala ni. Saya dapat pahala setiap orang yang tunjuk, setiap orang yang bagi sumbangan Salih alaihi wasallam daripada apa yang dia tiru saya buat tu, saya pun tumpang pahala dia. Untung tak saya ni? Untunglah. Macam saya suruh main sunat, pekat-pekat main sunat, saya pun tumpang dapat pahala dia. Boleh faham tak ni? Saya sebenarnya. Situasi kedua, Salih alaihi wasallam Muhammad. Bila orang habaq kata, ustaz dekat kampung kita ni ada orang susah ustaz. Saya pun kata, ni semua siapa-siapa yang duduk dekat dalam grup saya ni, mari kita buat collection seorang sikit. Minta mai buat collection sikit. Arnida bagi collection sikit, Norita bagi collection sikit, Muiz Umar bagi collection sikit, Zulkifli Zakaria bagi sikit, Khalid Azlan bagi sikit. Kan, pakat-pakat bagi seorang sikit. Salih alaihi Muhammad. Kan, pakat-pakat bagi seorang sikit. Kemudian saya pun himpun-himpun, dapatlah dalam RM3,000. Bila dapat RM3,000, Salih alaihi Muhammad, Nurul Ifah pun bagi sikit. Lalu kita dapat RM3,000, bawalah pergi dekat pakcik tu. Bila saya bagi kat pakcik tu, saya tu habaq dekat pembantu saya, tolong ambil gambar Ustaz. Ambil gambar Ustaz, pasal apa? Ni nak tunjuk bukti dekat kawan-kawan ni, dekat Norita lah, dekat Siti Ida lah, dekat Nur Ifa lah, dekat Nurdin lah, kan, dekat Pudin Zila lah, yang pekat-pekat bagi ni Salih Muhammad, dekat Laila Jali ni. Sagi dia kata saya pelari duit tu. Kan? Ustaz ni, hari tu Ustaz kutip-kutip dapat RM3,000, entah bagi tak bagi ke apa. Jadi mai saya tunjuk, tolong ambil gambar Ustaz. Ni bagi ni. Apa semua. Kemudian pekat-pekat tengok dekat situ, Salih alaihi Muhammad. Kan? Alhamdulillah, akhirnya Ustaz telah menunaikan amanah dah. Saya telah tunaikan amanah saya untuk saya pergi bagi ni kepada orang ni, hasil daripada kutipan-kutipan hari itu semua. Maka orang yang bagi itu akan berpuas hati dan tak ada sangka buruk untuk saya. Okey tak macam tu? Okey tak? Okey, tak ada masalah apa. Ustaz Ismail, tuan-tuan, tak ada masalah apa. Kita menzahirkan itu dengan dua tujuan. Satu, untuk bagi encouragement, untuk bagi dorongan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang kedua ialah untuk mengeluarkan kita daripada fitnah, sebab kita menguruskan harta benda ataupun menguruskan duit daripada amanah orang lain. Boleh faham tak? Jadi sahabat-sahabat kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pekat-pekat duk pergi hantar bantuan apa sebagainya, kita sangka antara dua ni je. Elakkan kita ni daripada banyak sangka buruk dengan manusia. Banyak sangka buruk dengan manusia. Kita sangka macam tu je. Ustaz tengok dia ni duk tunjuk-tunjuk apa semua ni, salli alaihi wasallam. Kita kata apa? Kita kata dia mungkin nak usaha dia sebagai da'i, sebagai pendakwah, untuk bagi encouragement kepada orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Tapi hati dia Ustaz, hati dia kita tak tahu. Apa yang dalam hati kita? Memang kita tak tahu sungguh dalam hati dia. Mungkin iman dia jauh lebih hebat daripada kita. Kita mungkin kalau kita buat macam tu, sekali jadi macam mana? Ya, jadi riak pula. Kan, misalnya simak. Faham tak ni? Ataupun yang kedua, sebab dia menguruskan amanah orang lain. Dia menguruskan amanah orang lain. Misalnya simak, dia menguruskan duit orang, wakaf-wakaf orang. Dia menguruskan sedekah-sedekah orang lain. Dia hanya memegang amanah. Maka tu tujuan dia untuk menzahirkan apa yang dia bagi, supaya orang lain tak ada sangka buruk dengan dia ataupun tak. Boleh faham kan? Jadi boleh tak kalau nak cerita daripada ayat ni, Allah izin tak untuk kita menzahirkan sedekah kita? Ya, Allah izin. Dengan syarat macam tu lah. Ya, untuk encourage orang untuk dia salli ala sayyidina Muhammad, encourage orang untuk salli ala sayyidina Muhammad, turut bagi sedekah, bagi sumbangan. Atau yang kedua dia untuk salli ala sayyidina Muhammad, mengeluarkan dia daripada fitnah, sebab dia menguruskan sedekah ataupun sumbangan orang lain.
Waalaikumsalam Safiah Ahmad. Manjid Kur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuraina, alhamdulillah. Ros Ipoh, betul, kita selalu bersangka baik dengan belajar. Sangka baik ni bawa tenang kan? Sangka baik ni bawa tenang. Jadi pun kita sangka baik dengan orang, hati kita akan jadi tenang. Kalau kita duduk susah hati dengan orang tuan-tuan, kalau kita duduk sangka buruk dengan orang, selama sampai bila pun kita akan jadi sakit hati. Tak seronok, tak syok. Orang tu tengok dia tu macam tu, dia tu macam ni, macam tu. Boleh faham tak? Okay, clear. Salli ala Sayyidina Muhammad. Habis ayat tu. Tuan-tuan boleh faham dah? Bila Allah kata salli ala Sayyidina Muhammad, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Tuan-tuan dah faham dah apa yang dimaksudkan salli ala Sayyidina Muhammad tentang menampakkan sedekah tu? Kita boleh faham dah apa yang dimaksudkan dengan menampakkan sedekah tu. Nah, clear. Salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk pula ayat berikutnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ini Allah pesan kat kita balik. Ni selepas Allah kata boleh zahirkan, kemudian Allah pesan balik dekat kita. Apa pesan dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik untuk kamu. Kuala Kedah, ala wasahlan. Orang bersangka baik betul. Siti Zaliha, waalaikumsalam. Khairul Azmi, waalaikumsalam. Laila Jalil, sentiasa bersangka baik kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuni, hendaklah kita bersangka baik pada orang. Belajar bersangka baik je lah. Asyad Uthman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 170171 AD Aswad. Sorry, 270271. Nah, Al-Baqarah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pencinta Rasulullah, ahlan wa sahlan. Nur Aini Isa. Betul. Nur Aini Isa, sedekah ni dia bagi tenang. Sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada, tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan, salli simat, tuan-tuan ada ni kita ajak lagi kita. Tuan-tuan tengok salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Hakim kata sangka baik naik geret jimat minyak kereta. Pikuk tu pula. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sampai dekat, tuan-tuan pergi dekat kedai makan. Waktu tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, ada tuan-tuan tengok ada orang pakai kopiah ke, tuan-tuan tengok ada suami isteri yang tua-tua dah duduk makan dua orang kat situ. Faham tak? Ataupun tuan-tuan yang duk, sahabat-sahabat kita yang duk kerja dekat frontliners yang pergi singgah makan kan. Tengok geng polis ke, tengok geng-geng rela ke, kan yang duk kerja frontliners tu. Tuan-tuan pergi dekat kaunter, tuan-tuan pergi tolong bayar kat dia. Tuan-tuan buat tiap-tiap hari kalau boleh. Tiap-tiap hari tuan-tuan buat. Ada seorang sahabat tu saya tengok, tiap-tiap hari dia buat. Tiap-tiap hari dia buat. Dia tak pernah tinggal. Dia akan pergi cari hari itu untuk dia sedekah, untuk bagi orang makan. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, siapakah orang yang paling baik? Sahabat tanya Sayyidina Muhammad, kata macam mana sahabat tu tanya Sayyidina Muhammad, siapakah orang Islam yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, it'amut tu'am, orang yang rajin bagi orang makan. Tetapi salli ala Sayyidina Muhammad, tengok ada orang duduk makan kat kedai makan, tuan-tuan pergi tolong pergi kat kaunter tu, tuan pergi tunjuk tu, pakcik tu saya bayar berapa. Kaunter kata salli ala Sayyidina Muhammad, dia tu dalam 300 campur hutang-hutang dah semua. Tukar meja terus tukar meja. Dia ni tak ramai, dia ni tak ada hutang, dia ni dalam salli ala Sayyidina Muhammad RM8.5 saya bayar. Banyak je dia makan RM8.5, dia bungkus sikit dia bawa balik rumah dia. Tak apalah RM8, dia ingat dalam RM2.5 tu ya, RM8 tak apalah. Bayarlah tuan-tuan RM8.5. RM8 ya tuan-tuan. Selagi tuan-tuan keluar daripada kedai, hati tuan-tuan akan rasa sangat lain. Rasa macam lain. Tuan-tuan sudah pergi abang dia atau sudah dia tunjuk tu. Tunjuk ke pakcik tu, pakcik tu. Dia tak faham. Mak dia. Atau pergi abang ada saya mak depan ni. Abang pula dekat tukar kedai tu semua. Ni yang ni saya abang saya, kalau pakcik tu main dia nak bayar, abang atas saya dah bayar. Dia nombor telefon saya, nombor IC saya, alamat rumah saya semua. Selalu abang tu senyap-senyap. Dia akan rasa kelainan dia.
Dia akan rasa lain tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Musim PKP ni tak boleh pergi kedai makan, kena cari kat dalam, kena cari kat dalam. Saya simak. Tuan-tuan, saja saya kongsi baru ni. Kami dalam grup geng-geng asatizah tu kan, saya simak. Ada sahabat saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami tempat rujukan. Kira kalau apa masalah kami akan rujuk kat dia. Dia di antara ustaz yang kira di kalangan kami, dia di antara yang dia di tempat rujuk lah orang alim. Tentang sallallahu alaihi wasallam. Sedih bila dia kata apa? Alhamdulillah hari ini saya dah daftar sebagai runner untuk puslaju. Kata ya Allah, saya simak kesian. Pasal apa? Ialah nak sumber pendapatan mana? Tak ada sumber pendapatan langsung, tak ada langsung. So ustaz tuan-tuan nak cerita tuan-tuan lah, saya simak. Beg duit pun tak ada. Beg duit pun tak ada. Beg duit dia tuan-tuan tahu apa dah? Tu sampul tu yang masjid tu bagi. Bukan, dia tak pernah minta tuan-tuan. Ustaz-ustaz bukan tak ramai ustaz yang minta. Berapa nak bagi saya nak pergi ceramah ni, berapa nak bayar saya? Tak ada tuan-tuan. Saya sedia merupakan satu keaiban kalau nak tanya macam tu. Ni berapa kami nak bayar ustaz ni? Nak habaq tu. Allah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu kata. Macam aib besar. Saya simak. Tuan-tuan, bila PKP ni dah langsung tak ada ceramah, tak ada kuliah. Langsung tak ada pendapatan. KWSP memang tak ada simpanan. Ni ceramah kadang-kadang orang bagi 150, bagi 100, dan ada setengah tempat tuan saya nak simak. Pas minyak kereta pun mau balik belanja setakat hari tu habis ke tu. Tak ada simpanan. Allah Rabbi tuan-tuan, dia kata apa? Jadi ni pergi daftar jadi runner. Alim tuan-tuan. Saya tak kisah dia nak cari pendapatan ekstra. Sampai ada yang kata ustaz-ustaz, pergilah belajar, pergi kerja sama. Pergi kerja supaya ada pendapatan. Saya kata boleh ustaz kerja, tapi yang rugi dia adalah masyarakat. Boleh je ustaz pergi kerja, tapi yang rugi dia adalah masyarakat. Kalau dia menumpukan seluruhnya untuk dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad bagi ilmu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang akan mendapat 100% daripada ilmu dia. Tapi bila dia start pergi kerja tuan-tuan, dia akan bahagikan waktu dia 50% untuk kerja, 50% untuk ilmu. Maka masyarakat akan hanya dapat 50% je daripada waktu dia. Tuan-tuan faham tak ni? Maka tuan-tuan saya nak simak sampai ke tahap kita macam tu. Ada tu guru dah ustaz Allah. Malu kita tuan-tuan. Kita tengok dia bawa, dia ada highlight dia. Highlight dia untuk dia pergi kuliah. Tuan-tuan, highlight dia guna untuk bawa apa? Bawa ikan, jual ikan. Pasal apa nak cari? Saya kata, saya nak simak. Tak ada masalah untuk ustaz cari duit untuk dia makan, tetapi masyarakatlah yang akan kerugian dengan ilmu. Saya simak. Apa yang kita boleh buat? Tuan-tuan yang ada hubungan, yang boleh berhubung dengan ustaz-ustaz yang macam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kontak depa. Tuan-tuan kata sallallahu alaihi Muhammad, ustaz, saya ada beberapa orang kawan-kawan saya. Ustaz boleh tak buat kuliah online? Beli ke ustaz handphone, ustaz boleh pakai tak untuk buat kuliah online ke apa sebagainya. Dia kata handphone saya ni 3 10 sen. 3 sekupang, kata balik anjing mati dia. Kata tak ada internet apa. Pergi beli handphone kat dia satu. Dan sallallahu alaihi Muhammad, setiap ilmu yang dia hantar, yang dia ajak, tuan-tuan dapat tumpang manfaat. Bukan setakat tu, tuan-tuan cubalah bagi. Ni saya bukan kata kat saya ni. Saya bagi cadangan ni kepada ustaz-ustaz, tutup guru kita yang duduk kampung-kampung yang hilang pendapatan ni. Yang duduk mengajar kat masjid-masjid kat kampung kita tu. Yang supaya ramai orang duk ambil manfaat tu. Tuan-tuan buat collection seorang sikit, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Biaya sikit ustaz buat kuliah ni tak apa. Setiap kali kuliah kami ikhtiar. Satu kuliah ustaz buat kami bagi RM50. Kata malulah saya. Tak sedut malu-malu lah. Saya simak. Tuan-tuan ataupun tuan-tuan nak buat senyap-senyap, tuan-tuan minta nombor akaun dia, tuan-tuan buat masuk. Setiap kali dua kuliah, tuan-tuan collect kawan-kawan kita ni, kawan-kawan dalam grup WhatsApp tu ada 200 orang. Satu grup WhatsApp ada 200 orang. Tuan-tuan sebut je dekat mereka sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan,
Tuan-tuan tunggu nanti Allah akan bagi kat tuan-tuan rasa. Setiap daripada yang dia menyampaikan, setiap dia bagi kuliah tuan-tuan, semua tuan-tuan tumpang pahala dia. Faham tak Ustaz? Jadi subhanallah sebab itu cadangan saya. Tuan-tuan buatlah, buat. Kita kena jaga ni tuan-tuan, guru kita ni. Siapa nak jaga mereka? Semua ada persatuan, ada persatuan. Persatuan apa? Persatuan bekerja lah. Ya, persatuan guru kampung tak ada. Persatuan ustaz-ustaz kampung tak ada. Tak ada. Tuan-tuan, kita lah bertanggungjawab untuk jaga guru kita. Pasal kita ambil ilmu pada dia. Nah, kita kenal Allah, kita tahu nak buat ibadat, kita dapat, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga nanti, kita dapat segala kebaikan-kebaikan di akhirat. Tahu pasal apa? Si guru kita. Dia bagi ilmu kita. Tiba-tiba dalam keadaan dia susah, kita lupakan dia. Tak betul macam tu. Ni maksudnya. Mungkin kita boleh buat macam tu. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik, nah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung balik. Firman Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik untuk kamu. Ayat ini mengandungi erti bahawa bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada menzahirkannya. Hal ini dikarenakan menyembunyikan sedekah itu lebih jauh daripada riya. Dia sebut apa? Kata Imam Ibn Kathir, dia kata menzahirkan itu okey, tapi Allah sebut menyembunyikan itu khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Pasal apa? Pasal menyembunyikan itu lebih jauh daripada riya. Dia akan menghalang kita daripada riya. Boleh jadi contoh saya tadi tunjuk contoh saya lah. Lagi tunjuk contoh orang lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang tak macam tu, kita yang tak pasal-pasal kena fitnah. Kita tak pasal-pasal telah menzahirkan fitnah. Kata saya tadi ni, yang cerita awal tadi ni, orang abang dekat saya, Ustaz, dekat kampung kita ada orang miskin. Saya pun bawa duit saya pi tunjuk, saya pun bagi. Saya pun panggil pembantu saya, tolong saya ambil gambar. Dalam jauh di sudut hati saya kata apa? Saya nak bagi ni, saya nak tunjuk ni supaya ni ramai ni yang pekat-pekat duk tengok ni semua pakai ikut apa yang saya buat. Ingat kan kisah saya cerita awal tadi kan? Maksudnya niat saya macam tu awalnya. Tapi setelah saya post yang tu, maka 1000 orang tengok. Ada ramai orang share. Dan ramai orang komen dekat situ. Hebatnya Ustaz ni, kami tak mampu buat macam Ustaz ni. Ya Allah, betulnya kami ada orang macam Ustaz ni. Betulnya kami kena Ustaz ni. Ya Masya Allah, blablabla. Semua buka komen-komen yang baik-baik untuk saya. The next one, esok tu, saya pun tanya pula dekat JKK kampung saya, ada lagi tak orang miskin kat sini? Kita ada Ustaz kat sini. Saya pun pergi. Tuan-tuan, kali kedua saya pergi, saya tunjuk sedekah saya tu, jauh di sudut hati saya nak tengok berapa orang nak komen hari ini. Berapa orang yang nak komen hari ini, berapa orang yang nak kata saya bagus hari ini. Tuan-tuan faham tak ni? Maka saya semak waktu tu, tuan-tuan, dia telah merosakkan niat dia. Yang tu yang kita takut. Faham tak ni Ustaz Jumat? Pasal kita tahu hati kita tak kat mana. Kita takut lagi dengan penzahiran itu akan menyebabkan amalan kita jadi rosak. Dalam satu hadis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, riwayat Imam Al-Bukhari kalau tak salah saya, cerita tentang 3 orang yang pergi depan Allah nak masuk syurga, bawa pahala banyak. Orang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa salli ala sayyidina Muhammad ilmu, seorang alim mengajar Quran. Lalu dia pun nak masuk syurga. Nak masuk syurga pasal apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Masuk syurga pasal saya ni mengajar ilmu, saya mengajar Quran. Kata Allah salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang mengajar Quran, belajar Quran. Ni orang paling istimewa ni. Berapa ramai orang yang ambil manfaat ilmu daripada dia yang mengajar Quran tu. Layak dah masuk syurga ni? Layak. Tak, Allah kata apa kat dia? Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Kadzabta, kamu pembohong. Pasal apa? Pasal kamu nak orang dipanggil orang alim, kamu nak dipanggil orang yang
Hebat, kamu nak dipanggil ulama, dan kamu dah dapat dah panggilan tersebut. Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Mai pula kelompok kedua ni, saya buat apa ni? Saya ni bersedekah. Habis seluruh harta saya sedekahkan kerana Allah. Habis harta saya sedekahkan fi sabilillah. Tak, Allah kata apa dekat dia? Allah kata kadzabta, kamu pembohong. Kamu nak kamu ni dipanggil orang yang banyak sedekah, kamu nak dipanggil dermawan, kamu nak dapat gelar. Dah, kamu dah dapat panggilan tu waktu hidup di dunia. Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Mai soal lagi. Pasal apa ni? Saya berjihad fi sabilillah sampai syahid, sampai mati. Yang takat tadi takat ilmu je, yang kedua ni takat harta je, yang ni mati nyawa. Allah kata apa? Kadzabta, kamu pembohong. Sallallahu alaihi Muhammad, kamu nak kamu digelar sebagai mujahidin, syahidin, orang yang syahid. Kamu nak nama kamu, gambar kamu dipampangkan, disebut-sebut nama kamu. Kamu dah dapat dah semua benda-benda tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, malaikat seret wajah lempak dalam neraka. Tuan-tuan seiman, yang ni yang kita takut. Nurul Ifah Mazlan, betul ke kalau kita takut nak buat baik, nak tunjuk kebaikan untuk diikut orang, itu juga riak? Meninggalkan, betul Ifah, meninggalkan sesuatu kerana manusia juga riak. Orang kalau tu Ustaz tak payah pergi masjid, main di rumah lah, pergi masjid lagi, orang kata riak pula. Meninggalkan perbuatan tersebut kerana manusia, takut dikata manusia juga riak. Orang dia buat collection tiap hari kita dalam grup WhatsApp kita ni. Tiap hari dia main. Mai kita buat ni collection ni, bagi dekat ni Ustaz Syamad ni, orang miskin ni, mai kita bagi buat collection. Siapa masuk tolong tulis nama dan tik kat ujung. Kita pun bubuh lah nama. Lepas tu delete balik. Pasal apa? Sagi kalau aku sagi riak pula. Tapi sagi kalau aku tak sagi, orang kata Pak Haji ni kedekut sangat. Takkan RM10 pun tak boleh kalau aku sagi riak pula. Sagi aku tak nama sagi, orang kata aku kedekut pula. Biar. Dia pasal apa? Dia takut manusia mengeji dia, bukan memuji. Dia takut. Tak puji tu faham dah. Meninggalkan perbuatan kebaikan kerana takut dikeji manusia, ataupun melakukan sesuatu kerana takut dikeji manusia, itu juga riak. Habis macam mana Ustaz? Bagi pun susah, tak bagi pun susah. Nak buat ke mana Ustaz? Macam mana? Bagi kerana Allah. Bukan nak kira manusia. Orang manusia keji ke, manusia benci ke, manusia keji ke, itu bukan urusan kita dengan dia. Kita bagi itu kerana Allah. Tanda faham lah Ustaz Syamad? Jadi, tanda faham tak balik saya nak sebut apa tadi ni? Ustaz Syamad menzahirkan itu baik, menyembunyikan itu baik. Ustaz Syamad, khairul lakum, dengan maksud itu lebih baik untuk kamu. Sebab kata Imam Ibn Kathir, dia menjauhkan daripada riya. Salih ala Syamad, kecuali kerana dia ada kecuali Allah sebut itu lebih baik untuk kamu, kecuali apabila keadaan menuntut untuk menzahirkan sedekah. Suasana itu menuntut dia untuk menzahirkan sedekah dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan adanya maslahat yang jelas seperti memberikan tauladan kepada manusia. Sebut dah tadi kan, dia nak bagi itu pasal apa? Sebab dia nak bagi contoh dan teladan untuk diikuti oleh manusia yang lain. Maka itu adalah utama. Rasulullah berpesan, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat sama halnya dengan orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan sama halnya dengan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Akan tetapi pada dasarnya menyembunyikan sedekah itu lebih utama. Sebagaimana maksud ayat ini dan apa yang dikandung dalam hadis yang terdapat dalam Sahihain, yakni kitab Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Mereka adalah
Yang pertama, imam adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadat kepada Allah. Yang ketiga, dua orang laki-laki yang saling mencintai kerana Allah, mereka berkumpul dan berpisah kerana Allah. Yang ketiga, seorang lelaki yang ketika keluar masjid hatinya tetap terpaut dalam masjid. Yang keempat, seorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian dan air matanya pun mengalir daripada kedua matanya. Yang keenam, seorang lelaki yang digoda wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi salah seorang daripada orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah ialah Sayyidina Muhammad, orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga seolah-olah tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Bukan maksud langsung tak, macam mana tangan kanan, tangan kiri tak tahu, tangan kanan bagi, mesti tahunya. Tapi dengan maksud seolah, kalau boleh dengan tangan kiri dia pun dia nak sembunyi. Ini orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Imam Ahmad meriwayatkan lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergoncang. Kemudian Allah menciptakan gunung dan meletakkannya di atas bumi, maka bumi pun kembali tenang dan stabil. Para malaikat takjub dengan penciptaan gunung. Mereka pun bertanya, wahai Tuhan, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Nah, tuan-tuan dengar elok hadis ini, menarik hadis ini tuan-tuan. Macam mana Allah membuat perbandingan, perumpamaan yang sangat menarik. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Al-Latifah Ramli, ustaz semua laki-laki. Saya faham dia tanya tu pasal hadis tadi dia kata apa ni, ar-rajul kan, sallallahu alaihi wasallam, mu'allaqun fil masajid, qalbuhu mu'allaqun fi, hatinya terikat dengan masjid. Kalau sebut lelaki dalam bahasa Arab tu maksud sekali dengan orang perempuan. Kalau sebut orang perempuan saja. Gitu faham dia gitu. Nah, saya sama juga dengan bila sebut faraj. Bila sebut faraj itu termasuk dengan kemaluan laki-laki. Kalau sebut zakar laki-laki, itu untuk orang laki-laki saja. Itu dia ada kaedah yang tuan-tuan kena faham. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan tengok ni macam mana Allah buat perumpamaan yang sangat cantik. Allah kata apa? Bila Allah cipta gunung, malaikat pun takjub. Gunung ni jadi macam mana? Gunung ni jadi macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasak ke belah bumi. Lalu ditanya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka pun bertanya. Siapa malaikat tanya, wahai Tuhan, adakah di antaranya makhluk yang lebih kuat pada gunung? Lalu Allah menjawab, ya, iaitu besi. Besi lagi kuat pada gunung lagi. Malaikat bertanya kembali, wahai Tuhanku, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih kuat pada besi? Allah menjawab, ya, yakni api. Api boleh meleburkan besi. Lalu malaikat pun masih terus bertanya lagi, wahai Tuhanku, wahai Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab, ada. Apa dia? Lebih kuat pada api, apa dia? Ayak. Air pula. Ayak. Air. Malaikat bertanya kembali, wahai Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih kuat pada air? Allah menjawab, ya. Apa dia? Angin. Angin boleh padam air. Angin boleh pada api. Kan? Angin boleh menolak air. Angin lagi kuat pada ayak, boleh tolak ayak. Malaikat bertanya lagi, wahai Tuhan, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih kuat daripada angin? Allah menjawab, ya. Siapa dia? Iaitu kata Allah, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad tangan kiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, tu kelebihan daripada orang yang menyembunyikan sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada pembahasan tentang keutamaan ayat kursi sebelumnya, kami telah memaparkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar yang berbunyi, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Apakah sedekah yang paling utama? Maka Nabi SAW jawab, sedekah kepada orang fakir dengan sembunyi-sembunyi dan jerih payang orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Jalur Ali bin Yazid, dia meriwayatkan daripada Qasim, daripada Abu Muhammad, daripada Abi Dzar, kemudian memaparkan hadis yang semisal. Pada periwayatan ini ditambah bahawa Rasul setelah itu Nabi SAW membacakan firman Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-faqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, menzahirkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik untuk kamu. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan seterusnya salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Taala muka surat 475 bawah sekali. Dua pada tiga daripada yang bawah. Firman Allah, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Yakni sebagai balasan daripada sedekah. Terlebih apabila sedekah dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kamu akan mendapat kebaikan, yakni darjat kamu ditingkatkan dan kesalahan-kesalahan kamu akan diampuni. Sebagian ulama membacanya wa yukaffir ankum dengan dhammah, dan ada pula yang baca dengan wa nukaffir dengan jazam yang disukun kerana diatafkan kepada jawabus syarf. Yakni firman Allah fa ni'mahi, maka itu baik sekali. Ini tuan-tuan segala syarahannya. Firman Allah, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi, dan pasti Allah akan memberi balasan kepada kamu atas setiap yang kamu lakukan itu. Jadi fahamlah tuan-tuan. Kita dah bincang dua ayat ni, salih ala Samad 270 271, cerita tentang keadaan bagaimana orang menyembunyi, orang menzahirkan sedekah, boleh ataupun tidak? Boleh. Dengan maksud untuk mengajak orang lain untuk melakukan yang sama. Kita juga mencarahkan dalam keadaan semasa bila kita mengambil amanah daripada orang untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Yang keduanya dengan tujuan salih ala Sayyidina Muhammad untuk menjelaskan tentang mengeluarkan daripada masalah ataupun isu-isu yang berlaku, supaya dengan tujuan, dengan maksud supaya salih ala Sayyidina Muhammad masalah itu dapat diselesaikan. Boleh tak? Boleh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya tentang menyembunyikan sedekah, maka itu lebih baik, kata Allah SWT dalam ayat tersebut, sebab dia menjauhkan seseorang itu daripada riak dan juga kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Allah SWT dan Nabi SAW tentang orang yang menyembunyikan sedekah-sedekahnya. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan menjadi manfaat yang sebaik daripada kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan, Hazim Hazmi, Suhaina, Jamilah Muhammad Isa, salli ala Sayyidina Muhammad, Nazrah Subari, Rani Idris, salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi siapa? Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Mizi, ala wasalan Mizi, Pak Abang Mizi, Iqbal, terima kasih. Dan esok insya-Allah kita akan sambung lagi kitab tafsir kita pada ayat yang berikutnya 272 hingga 274, insya-Allah. 200 esok mungkin kita akan bincang 272 sahaja. Ayat 272. InsyaAllah tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat istiqamah dengan saya, insyaAllah. Sehari Zainab Haji Ali, terima kasih. Nur Halinda Hussein, terima kasih. Nur Chu, terima kasih. Salih Asimat. Dan esok ayat 272 hingga 274, 6.30 pagi, insyaAllah. Terima kasih Rohayatidin, terima kasih Nur Hammah, Nuraini Ahmad, Laili Syafi'i, terima kasih Abang Man Gerek. Terima kasih juga kepada Pak Hakim, Laili Syafi'i, salli ala Sayyidina Muhammad, Afiq Zikri, Muhammad Syazwi, Zahin, Nurul Ifa Mazlan. Terima kasih Arif Yasin, terima kasih. Lagi siapa lagi? Masrih Abu Bakar, Nur Hayati Abdullah, Nur Wajah Dahlan, Zurin Aizat, Hasanuddin Ahmad, Nur Chu, Roziah Umar, terima kasih. Azimah Ishaq, Rosmawati Abdul Qadir, Maliha Umar, terima kasih. Muhammad Fadli, Abang Padil, selamat menyambut ulang tahun Abang Padil. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia, murahkan rezeki. Aswadi Aziz, Imani, Cik Mira, Rohaya Ayah, Nur Hafizah Hussein, terima kasih. Terima kasih Rafi'i Ismail, terima kasih. Liza, terima kasih. Nurita Kamsin dan semua sahabat-sahabat, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah memberikan kepada kita kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nazli, terima kasih. Hajar Sabariah, terima kasih. MH Rahmat, terima kasih. Durah Afrika, terima kasih. Nurma Abdullah, terima kasih. Nur Sulaiza Endut, Cik Dah. Iqbal, terima kasih Iqbal. Ampadil. Nur Reham, Cik Dom, esok insyaAllah. Haji Mak Musa, insyaAllah. Fajar Endut, terima kasih. Daing Ana, amin, amin ya Rab. Malik Faisal, terima kasih. Muhammad Ashraf, Zuzana Abu Hassan, Rosyukur, Rashidah Muhammad, Rizal bin Khalid Al-Haj, oh insyaAllah. Linda Aris, Ida Nurshima, insyaAllah. Faridah Masrum, Babak, sihat nah Faridah. Kak Malihah, Nurita, Rohaya, Nur Hafizah. Ustaz saya jawab tak ada hari ni. Zurin, Aizat. Nak tu, ada orang nak tu buku. Tolong komen Ustaz. Laili, Muhammad Anwar. Tu last tu ada komen nak buku Amalan Kat Darajat. Mina Aida, Bani, Amin, Laila, Jali, Nurmala, amin, amin. Amir Bekam, Kelantan. Abang Amir duk buat bekam lah. Nama bekam Kartina Muhammad Saleh. Amin, amin rabbal alamin. Mudah-mudahan istiqamah. Bahaziah Siddiq, terima kasih. Zainal Zakaria, Ramlah Ismail, Cik Ramlah. Man Kasim, Osman Jaman, Nia Sari, Hasnah Cik, terima kasih sama-sama. Snow White, terima kasih. Yati Halim, Sarina Hashim, terima kasih. Mazlina Ismon, terima kasih. Esok jumpa lagi insyaAllah. Atan lah. Kak Jun baru join. Kak Jun, alhamdulillah, terima kasih Kak Jun. Dah habis dah Kak Jun. Jamilah Mak Isa, Abdul Halim, Nuraini Siddiq, amin, amin, amin. Haji Mak Muda, Ramlah Ismail. Oh nanti insyaAllah Kak Ramlah, nanti lepas PKP nanti kita pergi ke ni, lepas MCO ni kan, Nur Isa Mahmud, insyaAllah. Barhaida Faisal, Amir Bekam, buat bekam kat Kelantan lah insyaAllah. Saya pun bekam tiap-tiap bulan, saya akan bekam Amir. Salam Kak Jun, sihat Kak Jun. Abu Samah Karim, amin, amin rabbal alamin. Muhammad Rohaizi, jazakumullah khairan kathira. Jamilah Marikan, terima kasih. Safwan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walakrai, Rozaina, Roziana, oh salah sebut. Mulhaf, insyaAllah. Kita lepas PKP. Halim Mahat, Allah, terima kasih. InsyaAllah, amin, amin rabbal alamin. Yati Halim, InsyaAllah, terima kasih. Nash Hassan, waalaikumsalam daripada Singapura. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat. Okay nah, saya keluar dulu. Kita jumpa esok insyaAllah.